Dia wanita cantik parasnya buatku tergoda. Dah terkena di lamun cinta bagai Nagila. La 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 la. Dah terkena ku diperguna kerana cinta. La 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 la. Perempuan memang begitu, memang leceh, panas onek. Perempuan ada temberang dengan tenang tanpa bimbang. Baik lupa saja, aku tetap cinta. Dia diva, tapi selamba budi Kenapa lari dulu lah, Ai? No, sayang. Kita kan baru je nak berkawan. Apa kata kita kenal dulu hati budi masing-masing kan lebih Baru baik. je? Yes, baru je. Kan baru 3 bulan kan? What? Oh, bukan. 3 bulan yang pertama tu kan kita follow Instagram masing-masing. Lepas tu 4 ke 8 bulan tu kan kita selalu mesej. Lupa ke? Dani, kita kenal dah dekat 2 tahun, kita tak? Exactly 2 tahun sayang. So, untuk kenal hati budi masing-masing, ambil masa lebih kurang 5 hingga 10 tahun. Kita baru kenal 2 tahun. Oh my God! You memang unbelievable lah. Yes, I am unbelievable. I know that. You take me for granted. I never take you for granted. Okey, macam ni lah, macam ni. Apa kata? Kita kahwin. Lagi 2 tahun. 2 tahun? Yes, 2 tahun. Dah diskaun tu okey lah. Oh my God, no. Why no? That's it, I takkan buang masa dengan lelaki macam you lagi. Sedikit sedutan drama daripada Cupid Jatuh Cinta. Memang dalam misi pencarian Mr. dan Mrs. Right ni sebenarnya memang seronok. Hati berbunga-bunga. Pelbagai pilihan dan banyak yang kita cari. Namun kita dah dengar dari peringkat awal tadi, sahabat saya, Hazrina, dia kata susah. Okey, sebagai seorang wanita, kenapa awak kata susah? Dia bergantung kepada situasi wanita itu sendiri. Kalau situasi saya mungkinlah berbeza. Sebab Okey. itu saya kata dia susah sikit. Aha. Sebab bila kita dah sampai kepada satu faktor usia yang dah lebih berusia, Okey. kita akan rasa pilihan itu semakin mengecil. Kita tak ada banyak pilihan. Dan kemudian mungkin kadang-kadang bila ada orang suka ataupun kita suka orang, Okey. dia ada halangan dia. Itu yang menyebabkan saya kata susah. Okey, kenapa saya mula soalan itu dengan Hazrina? Kerana 2 orang yang berada dengan kami di studio hari ini adalah 2 orang jejaka yang kacak dan tampan, yang dah ada Mr. Dah ada Mrs. Right mereka mungkin ataupun seorang lagi mula mencari. Okey, kita bersama. Ataupun baru nak buat pilihan sebab banyak sangat. Banyak sangat. Sebab kita nak dengar pendapat beliau. Kita bersama dengan Dini Rashid di studio bersama dengan kita dan juga Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, seorang perunding motivasi yang boleh banyak berkongsikan tips dengan kita sebenarnya. Tapi kita jangan lupa juga sebenarnya kalau kita lihat kat sini macam tak adil pula. Saya tak ada geng wanita. Jangan risau. Kami sebenarnya bersama dengan Zeti dari Hot FM di talian ketika ini. Hai Zeti. Hi everyone. Apa khabar? Nampak wajah sedang mencari Mr. Right atau macam mana tu? Ke dah ada? Dah ada alhamdulillah. Ni pun kita nak Sekejap lagi kongsikan. kita nak kongsikan tips ya. Terus bersama kami Zeti sebab kita akan bersama dengan Zeti sekejap lagi untuk kita tahu macam mana cara Zeti jumpa Mr. Right dia. Kembali kepada doktor dululah. Setiap orang doktor tafsirannya berbeza-beza. Betul. Tentang Mr. Right ni. Kalau boleh kita perjelaskan secara umum bagaimana sebenarnya kita nak tafsirkan Mr. dan Mrs. Right ni? Okey, manusia ni sebenarnya kita mempunyai value yang berbeza-beza dalam hidup kita. Ada orang dia meletakkan nilai agama di tempat teratas. Ada orang meletakkan nilai wang di tempat teratas. Ada orang meletakkan nilai family, kekeluargaan di nilai tempat ke atas. Ada orang meletakkan nilai sosial misalnya di tempat yang teratas. Jadi apabila kita mempunyai latar belakang dan nilai itu datang daripada cara bagaimana kita dibesarkan, pergaulan kita, kerjaya kita, rakan sekeliling kita, kita bercampur dan dia membentuk nilai-nilai itu. Jadi oleh sebab itu bila kita nak mencari Mr. Right, kita ataupun Mrs. Right, kita dah pun letakkan satu senarai tanpa sedar.
Tanpa sedar. Kita bukan letak senarai macam ni tau. Kita dah letak. Aku kan tengok kadang-kadang tu orang tu kita tengok bukan main teruk lagi, tapi bila tanya dia kan nak cari suami yang macam ni, lelaki yang beriman. Klise lah, klise. Nilai agama paling atas betul. Okey. Ada pula yang kata yang boleh masuk dengan kaum keluarga kan. So di situ kita lihat bahawa dia ada senarai dia. Jadi oleh sebab itu kalau kita nak senarai itu semua fully tick sampai sudahlah tak kahwin. Alamak. Saya setuju. Dia sebab kita takkan dapat. Kita takkan dapat yang kita tik tu, kita dapat tu semuanya tik. Tak ada. So sebab itu kalau kita ada 10 senarai, paling mudah kita duduk dan kita buat satu senarai atas kertas. Jangan biarkan dalam ni. Okey, tulis. Okey, pasangan yang macam mana pada aku adalah Mr. Right. Lepas tu kita letak prioriti yang pertama yang macam mana yang kita cari betul. Kan? Sebab katalah beragama tu kurang sikit, tapi dia kalau berkawan dengan mak kita, dengan keluarga kita, ya Allah, bukan main seronok, semua adik-beradik suka. Tip top. Cuma bila kita kawan dengan dia, kita tahulah nak suruh sembahyang kadang-kadang asalnya nak masuk maghrib. Kan? Tapi kita tahu insya-Allah boleh diimprove ni kan. Jadi oleh sebab itu kita duduk, kita tikkan mana-mana, kalau boleh dapat daripada 10 tu, kalau kita dapat 60%, grab terus. Okey, cantik dah tu 60% tu. Betul, dengar tu Rina. Baik. Boleh sedarakan. Okey, kita dah dengarkan Pram. Ini bermakna sebenarnya definisi Mr dan Mrs. Right itu sebenarnya kita yang kena cari. Kita yang tentukan dan sebagainya. Okey, bagi Dini Sri, kita dah tahu tentang topik kita pada hari ini. Mungkin bagi Dini Sri susah ke senang dan mungkin apa cabaran anda yang tersendiri? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Bagi saya sendiri, seperti mana orang tahu, saya ada kekurangan saya sendiri. Penglihatan. So, bagi saya, benda yang paling penting, list kalau saya letak yang paling atas ialah orang yang boleh terima kekurangan saya. Itu bagi saya. Dan, of course, ibu bapa sangat penting. Sebab dalam perjalanan saya daripada dulu sampai sekarang, dengan kekurangan saya, yang lebih, saya kira manja juga kan. So, mak dan ayah saya yang lebihkan saya, kasih sayang tu lebih. So, siapa yang boleh macam pass baton lah, macam boleh ganti tempat ibu saya. So bagi saya itu satu benda yang susah. Tapi bagi saya sendirilah, pendapat saya sendiri, kadang-kadang kita nak cari orang yang perfect. Tapi sebenarnya saya rasa saya sendiri pun tak boleh jadi seorang yang perfect untuk someone. So kadang-kadang mungkin just melengkapi itu sangat penting. So it's okay kalau dia boleh terima saya boleh terima dia. Dia tahu kekurangan saya. Macam itulah bagi saya benda yang penting. Kira sekarang ni dah ada senarai dan tengah memilih lah ni. Tak nak perangkap, pandai dah. Senarai, borang tak print lagi. Okey, baik. Banyak sangat tu. Printer rosak. Okey, itu pandangan daripada Dini sendiri. Zeti tak ke mana-mana kan? Okey, Zeti, nak tahu juga kalau Dini dia melihat siapa yang boleh menerima kekurangannya dan menerima diri seadanya. Kalau Zeti tadi, Zeti dah maklumkan, Zeti memang dah ada Mr. Right. Tapi dalam tempoh sebelum ada Mr. Right ni, sukar ataupun tidak nak bertemu dengan Mr. Right. Sebelum tu perjalanan dia, cabaran dia. Sebenarnya dia dah jadi lumrah kehidupan. Macam bila kita cari, dia susah nak jumpa. Tapi bila kita tak cari, it comes naturally. Kan? So macam Zeti is that, sebab Zeti pun I boleh describe myself as seorang perempuan yang macam alpha. Sebab Zeti dah biasa buat semua benda sendiri. So untuk mencari seorang lelaki yang boleh kira macam tim Zeti, it's hard. So bila kita tak cari, and then you get to know this person, you rasa macam okay, he's the one. You know in your heart. You tahu orang tu the one. Macam tu lah. Ini kira ikut gerak hati, ikut naluri dan insting betul. Berbalik kepada doktor. Bila cerita tentang gerak hati, insting, naluri ni, sebab bila kali pertama jumpa, degup jantung tu lain. Bila dah kenal, sukalah. Tapi dalam tempoh perjalanan kenal, kadang-kadang Mr. Right tu boleh jadi Mr. Wrong. Takut juga tu. Sama ada boleh diteruskan ataupun kita ambil satu langkah ke belakang. Okey, dia ialah kadang-kadang kita hidup ni pelik, unik. Kadang-kadang orang yang kita benci sangat tu jadi pasangan kita. Setuju. Yang menyampah. Aku menyampah gila tengok dia kan. Tapi itulah akhirnya jadi pasangan kita. Kan? Jadi sukar untuk kita terjemahkan
jodoh ni dalam erti kata yang kita boleh tahu itu betul ataupun tidak. Sebab itu dalam Islam kita ada pertunangan. Sebenarnya bertunang tu untuk kenal lah tu. Kan nak kenal betul-betul sesuai tak sesuai. Jadi biar putus masa bertunang, jangan putus masa berkahwin. Jadi itu tujuan pertunangan satu. Yang kedua, kita ni istikharah lah sikit. Sebab gerak hati kadang-kadang boleh jadi menipu kan, sebab kita memang dah admire dia sangat, kita memang top fan dia kan, maka kita pun kata inilah pasangan aku. Walhal itu satu penipuan. Jadi kita kalau kita rasa kita dah tak boleh buat keputusan, yes, istikharah, insya-Allah Tuhan akan tunjukkan jalan sama ada betul tak ini pasangan aku. Dan kalau biasanya Tuhan bagi saya, kalau saya istikharah, Tuhan akan bagi sama ada dalam mimpi ataupun dalam gerak hati yang sangat kuat, kan dah tak boleh tolak dah, maka itulah insya-Allah ikut je. Dan kalau ikut saja, kalau dalam perjalanan ada yang tak kena, itu perkara biasa, mana ada perkahwinan tak bergaduh. Kan? Kita proses saling kenal tu panjang. Dah kahwin 10 tahun ingat dah kenal ke tak? Kan dah kahwin 20 tahun dah kenal semua? Belum. Kan ada je perkara baru yang tiba-tiba aku baru tahu isteri aku macam ni. Pasangan kita macam ni. Itulah indahnya sebuah perkahwinan. Tapi tak bolehlah nanti bila dah kahwin, I ingat sama ni you Mr. Right, I Mrs. Right. Rupanya you wrong. Mana boleh macam itu kalau dah kahwin lah. Bahayalah kalau berfikiran macam tu kan. Okey, kita nak teruskan perbincangan sekejap lagi. Tapi kita juga nak tahu pandangan penonton wanita hari ini menarik berkenaan dengan topik kita. Susah ke? Silakan. Sebenarnya bagi Fia agak susah sebab kita nak cari orang yang boleh terima kekurangan kita, and then kita nak cari orang yang kita boleh terima juga. Tapi kalau kita dah jumpa tu, kita kena hargai betul-betul lah. Bagi saya susah sebab kita nak kena tunggu lama, macam 3 bulan, 4 bulan nak kenal kan, itu sangat susah. Mr. Right Bunga sekarang 20 tahun. Nak kata Mr. Right tu kalau senang, kecam pula kan. Tapi sebenarnya kita tak tahu dia Mr. Right ke tak. Kita kena kenal dia dulu. Tak nak cakap susah, senang tu. Tengah-tengah 50-50 kot. Bagi saya setiap kita mempunyai ciri-ciri yang kita nak. Bagi Syuhada dia tak susah, tetapi untuk menemukan seseorang yang kita nak tu memang orang cakap makan masanya agak lama. Saya suka lelaki yang tinggi 160 cm ke atas, yang berisi lah, yang cabi-cabi. Lepas tu yang berkulit gelap lah, hitam manis. And then pecinta kucing dan suka muzik. Saya sukalah yang macam dia sopan. Yang penting dia baik dengan adik-adik saya semua. And kawan saya. Saya memang and mak saya, betul. Bunga lebih prefer lelaki yang tahu masa depan dia, macam dia plan masa depan dia nak apa, and then dia tahu tanggungjawab dia as anak. Untuk Syuhada suka seorang yang bertanggungjawab, menghormati kedua ibu bapa, menghormati orang tua. So ciri-ciri itu sebenarnya banyak, tapi kita kena kenal seseorang dengan betul-betul lah. Seronok juga kan Farin dengan ciri-ciri daripada selebriti kita, siapa yang mereka inginkan. Okey, maaf, saya tak sah kalau saya tak menyangka Rina. Okey, dua ciri daripada awak. Aduh, tadi saya dengar ada pecinta kucing. Awak ada apa? Mungkin 2 ciri je. Pecinta kucing lah. Tak ada. Saya letakkan apa yang Dr. sentuh tadilah. Macam dah usia-usia macam ni, saya lebih lihat kepada ke arah keagamaan dan juga dia mesti family man. Tapi kami bertiga ni, kami memang pecinta wanita, tapi kami bukan buaya. Lina. Okey, kita terus nak bersama dengan Dini. Dini, okey. Baik Dini, setuju tak kalau saya katakan sebenarnya kalau kita lihat zaman sekarang ni, kalau Dini tanya kepada saya sendirilah, perubahan zaman tu sangat drastik. Betul. Dan sekarang ni nak mencari Mrs. Right tu lebih susah kerana mungkin rambang mata, kita ada sosial media, nak berkenalan lebih mudah dan sebagainya. Anda rasa itu satu cabaran ataupun lebih memudahkan sebenarnya dalam mencari Mrs. Right? Ataupun kan sebab dia dah jadi selebriti terkenal sekarang ni, itu pun cabaran besar juga. Cabaran besar bagi saya sendirilah. Saya rasa betul sekarang ni media sosial, lepas tu ada ramai sangat pilihan. Tapi bagi saya pemilihan tu tetap sama.
dia punya kriteria tu tetap sama. Mungkin tak adalah mungkin sebelum ni saya ada suka kucing, yang lepas ni saya tak nak yang suka kucing. Tak ada, sama je. So bagi saya mungkin bagi orang lain akan jadi options yang lebih mudah untuk dapat pasangan dia orang sebab dah ada sosial media. Tapi bagi saya sendiri tetap sama. Saya meletakkan benda-benda yang penting. Macam tadi saya cakap tu lah. So buat masa sekarang masih lagi susah lagi lah. Tak ada. Tapi bila dah ada list dan juga meletakkan beberapa ciri penting itu, adakah sebenarnya dalam masa yang sama kalau ada dalam kalangan wanita-wanita yang nak mengenali juga, maksudnya Dini boleh membuka peluang melihat kalau ada ciri-ciri itu. Kalau tidak, sampai bila kita tak tahu. Betul. Tapi buat masa sekarang saya busy lah cakap dengan dia orang. Wah, nampak tak? Itu pesanan secara langsung kepada gadis-gadis di luar sana. Dan bagi saya benda yang paling penting boleh terima saya dan ibu bapa saya. So saya akan tengok kalau macam dia boleh hubungan dia dengan ibu bapa saya sangat-sangat baik. So saya macam okey, ini saya boleh tahu Ini dah bagi satu hint dah. Okey, Zeti, saya nak tanya pada Zeti. Sebenarnya ini adalah soalan kepada, sebenarnya saya sendiri pun mengalami satu situasi yang sama tau. Kadang macam Dini, macam Zeti sebagai seorang yang boleh katakan selebriti, pasti terlintas dalam fikiran kita, orang ni mencintai ataupun menyukai aku kerana aku terkenal ke? Kerana aku seorang selebriti ke? Pernah tak benda tu bermain di fikiran dalam misi pencarian Mr. Right awak tu? Okey, kalau nak ikutkan Kalau nak ikutkan, sini orang kenal. Sebab bila Zeti kenal orang baru pun, kadang-kadang bila dia orang tanya kerja apa, dia orang macam, oh kerja radio. Lepas tu dia orang macam, oh patutlah selalu dengar suara tapi tak pernah tengok rupa. So macam Zeti tak adalah rasa macam dia adalah sebagai satu halangan untuk Zeti jumpa orang ataupun Mr. Right. Macam Zeti, kebanyakan lelaki yang sebelum-sebelum ni Zeti jumpa, semua memang nak kawan dengan Zeti sebagai seorang Zeti Nabila, bukan sebagai seorang Zeti Hot FM. okey, baik. Itu sebenarnya dilihat sebagai ciri penting jugalah bila kita berada dalam industri yang memang popular dan juga dikenali. Tapi doktor, bagaimana pula dalam situasi kadang-kadang kerana kesohoran ataupun kemasyhuran kita ini, kita juga sukar untuk menilai orang ini sama ada benarkah ataupun tidak. Okey. Kesukaran untuk menilai benar ataupun tidak, dia sebenarnya setiap pasangan untuk jadi Mr. ataupun Mrs. Right kita kena uji dia. Kita kena uji dia sebab apa? Kita kena tahu sejauh mana dia sanggup susah dengan kita. Masa senang semua orang nak, masa berduit semua orang datang. Kan, semasa tersohor semua orang cari. Tetapi bagaimana waktu kita tidak ada apa-apa? Dan kita tahu kebanyakan dunia artis ni tak semuanya akan menjadi legenda. Kan, mungkin naik sekejap 2-3 tahun sepi, sendu. Kan, jadi itu adalah merupakan asam garam dunia ada, kecuali yang seseorang yang betul-betul yang memang boleh menjadi legenda, dia tersohor sepanjang karier dia. Jadi oleh sebab itu penting untuk kita menguji, kan? Menguji macam-macam cara lah kita uji. Kita suruh kawan baik kita pergi ngorak dia ke. Oh lama, ini dah bagi tips bahaya ni. Kalau termakan, maknanya bukan untuk kita lah. Macam tu pun dah boleh rebah kan. Kan? Ada orang tawarkan duit ke, nak beli ke apa ke, terserah lah. Tiba-tiba ada orang kata dia nak masuk meminang ke, tengah berkawan ni kan. Tapi ada orang saja, I nak berkenan dengan, uji saja, uji. Saya bagi idea je. Kan? Tetapi fikirkan satu cara untuk menguji pasangan kita. Kan? Kalau ada memang kata minta maaf, saya dah berkawan dengan seseorang, kan saya maknanya kita ini best. Reportkan kita balik. Okey, ini soalan yang menjurus kepada soalan menarik kepada Dini lah. Okey, satu mungkin kalau doktor kata tadi macam tu, adakah Dini rasa bersetuju ataupun mungkin ujian-ujian yang terlalu orang kata direct tu dia mungkin terlebih tu dia mungkin keterlaluan. Dan kalau mungkin Dini sendiri macam mana Dini nak tahu orang tu betul-betul ikhlas? Apa ujiannya lah agaknya? Ujian. Kalau saya belum sampai tahap nak buat ujian lah. Periksaan ke apa benda saya tak sempat lagi. Mungkin buat satu isi borang ke apa biasa kan. Tapi bagi saya macam tadi doktor cakap tu saya setuju sebab kita kena uji juga sebab kita nak tahu. Tapi bagi saya benda yang paling penting dalam hubungan ialah keikhlasan. So once you terima saya, maksudnya saya
kena trust each other. And so benda tu sangat penting. So untuk menguji sampai buat macam yang doktor cakap, Kira plan lah, merancang lah. Merancang tu mungkinlah nanti bila dah dalam perjalanan ke bolehlah kita buat benda tu. Tapi bagi saya once kriteria first saya ialah ada. Maksudnya macam sebelum you nak jadi girlfriend ke apa benda, you kena betul-betul, maksudnya ikhlas. And then kita boleh nampaklah dari situ. So selepas tu saya rasa tak perlulah kalau nak buat benda-benda yang saya kira sebenarnya Rina, kalau kita rancang sekalipun, sebenarnya benda jodoh dan ujian ini, masa dan situasi juga akan menunjukkan sebenarnya. Sebab tu istikharah dan sebagainya, ini yang akan kita nampak, insya-Allah. Okey, Zeti, berbalik kepada Zeti yang dah pun berjumpa Mr. Right-nya. So maksudnya di sini Zeti, Mr. Right awak ni kira lulus ujian lah. Lulus. Sebab selalu orang cakap dalam relationship ni komunikasi ataupun communication tu penting, right? So sebelum ni memang ada orang yang Zeti boleh berkomunikasi. Tapi this Mr. Right of mine tapi dia lebih kepada memahami. Dia dengar dulu apa Zeti nak cakap, lepas tu dia faham dan dia cuba understand the situation. Kalau sebelum ni, bila Zeti cakap atau bila kita berkomunikasi, dia dengar tapi lepas tu dia marah. Dia tak cuba nak faham situation. Macam itulah. Okey, mungkin kita saja nak tambah sikit Zeti. Kita nak dengar Zeti bercakap sikit kan. Okey, katalah situasi yang kita dah bincangkan tadi mungkin wujud. Sekarang kita rasa Mr. Right dah lepas segala, dah lulus semuanya, dah pun dah kahwin. Tiba-tiba macam alamak, mungkin macam Mr. Wrong aja ni. Bagaimana agaknya? Bagaimana agaknya? Macam apa cerita Mr. Wrong. Mungkin tersalah. Mungkin anggapan kita yang sewaktu kita berkawan, kita uji dan lulus ujian itu, dah lepas. Okey, dah berkahwin. Dan bila dah berkahwin tu, tiba-tiba kita ternampak ciri yang mungkin kita rasa, ini mungkin bukan orangnya. Macam mana tu? Okey, macam Zeti senang je. Sebab Zeti rasa semua orang, tak kira perempuan atau lelaki dalam dunia ni akan sakitkan hati you. So you kena cari orang yang you rasa worth your tears. So yang worth your sakit hati tu. Betul tak? Macam tu je lah. So kalau you dah rasa macam ada benda yang tak kena, macam tak apalah. Sebab you rasa dia worth it. So, jawapan yang bijak juga tu. Okey, ni kira dah betul-betul nekat Itu Mr. Right-nya. Okey, doktor, kalau kita letak senarai seperti doktor sentuh tadi, 1, 2, 3 sampai 10, 100 dan sebagainya, memang kita takkan jumpa. Betul. Dan perlu ada keyakinan terhadap diri sendiri. Bagi mereka yang masih lagi dalam pencarian dan terus mencari dan masih mencari, apa sebenarnya yang boleh kita kongsikan nasihat? Okey. Perkahwinan itu adalah saling melengkapi. Dia bukannya kita mencari persamaan sahaja, tetapi kita juga kena menghormati dan menghargai perbezaan. Kalau kita dan dia sama dalam segala benda, maka hidup itu akan jadi bosan. Jadi biar dia ada saling melengkapi. Sebab tu saya kata kalau cukup 60%, grab. Yang 60% top list kita tu dah dapat. Okey, yang bawah-bawah tu kalau ada kurang dia kita boleh lengkapkan. Kan kita boleh terima. Kalau nak menangis pun pendek kata menangis keluar air mata pun berbaloi katanya kan. Kan lepas tu kita kena faham juga dalam apabila berlaku ijab kabul dan sebenarnya masa kita bercinta mencari Mr. and Mr. Right, masa tu semuanya indah belaka dan semuanya tak ditonjolkan sepenuhnya. Banyak yang berlakon ataupun okey dia suka apa aku akan lakukan kerana dia suka benda tu. Perkara tu akan berlaku dalam proses percintaan. Tetapi apabila dah berkahwin, maka kalau kita kenapa dulu tak macam ni, kenapa dulu macam ni, kenapa sekarang tak macam tu, itu adalah proses untuk kita menyesuaikan dengan keadaan dia yang sebenar. Maka itulah sebenarnya perkahwinan. Perkahwinan itu dia adalah satu proses yang panjang, cuma kita kena nekat. Saya dulu waktu saya mula saja bila akad saja, kahwin saja, perkataan pertama yang saya tanggalkan daripada minda saya adalah perkataan cerai. Maksudnya nak bercerai jangan cari dengan saya sebagai suami, saya tak ada perkataan itu. Kalau apa masalah sekalipun pergi cari dekat Jabatan Agama, pergi cari dekat tempat yang betul. Dengan saya takkan terlafaz perkataan itu. So saya dah tanggalkan perkataan itu daripada kepala saya. Jadi kok mana tsunami macam mana sekalipun saya redah, saya lalui, saya fahami. Itu adalah keindahan berumah tangga. Jadi bila kita dah pilih, okey, kita dah istikharah, itu jodoh kita, pertahankan selagi boleh.
lebih. Betul Rina. Orang punya susah nak cari satu Mrs. Right, ada orang ada dua Mrs. Right. Itu rezeki namanya. Rezeki Ya. namanya. Okey. Dini, masih lagi dalam pencarian. Ya, betul. Sebenarnya apa yang boleh Dini kongsikanlah untuk kehidupan Dini yang baru dalam dunia yang baru ini, banyak cabarannya. Apa yang perlu Dini letakkan dalam pencarian Mrs. Right Dini? Okey, bagi saya buat masa sekarang dengan keadaan saya dan kerjaya saya yang tengah berjalan sekarang ni, dia perlu memahami saya. Memahami dari segi dia kena tahu masa kita, macam abang lebih tahu kan, kita punya waktu kadang-kadang. Betul. So itu bagi saya lebih penting lah. Berapa tahun Dini letakkan untuk betul-betul nak dapatkan Mrs. Right? Alright, to be honest saya tak letak lagi. Sebab saya rasa saya lebih mementingkan saya punya masa depan. Macam tu lagi. Bagi saya biar saya settlekan tanggungjawab saya sebagai seorang anak untuk parents saya dulu. Lepas ni baru saya fikir. And so itu lebih penting bagi saya lah. Tapi kalau ada yang datang terlalu depan ke, saya tak nampak tiba-tiba tersadung kaki kan. Bagus. Itu jodoh namanya. Itu jodoh lah kan. Tapi itulah saya tak meletakkan kriteria yang lebih-lebih sangat kan. Sebab kita tahu manusia ni ada preference dia masing-masing. Ada yang suka macam ni, ada yang suka macam ni. Ya, so bagi saya terpulang kepada kita macam mana ikut gerak hati maybe. Ya. Okey, Zeti yang senyum dekat rumah tu dan mendengar. Okey, yang itu kita dah dengar pendapat daripada seorang jejaka, daripada seorang wanita pula. Bagaimana sekarang ni susah senangnya mencari Mr. Right itu, hati kita harus terus terbuka dalam misi pencarian tu. Silakan. Okay, untuk cari Mr. Right to all the ladies, sekarang ni jadi pasal ramai orang cari orang yang boleh terima kekurangan dan semua. Tapi apa yang penting sebenarnya diri kita kena terima dulu kekurangan yang ada kat diri kita, barulah Mr. Right tu akan nampak kita. So apa you nak cari orang yang macam yang boleh terima kekurangan you, tapi you tak boleh terima kekurangan diri sendiri. So you have to accept yourself first, baru you nak cari Mr. Right. Baiklah Zeti, mudah-mudahan berkekalan. Kalau dah sampai waktunya, jangan lupa wanita hari ini ya. Jemput-jemputlah ya. InsyaAllah. Terima kasih. Itu dia tadi pandangan daripada Zeti, dan kita pun dapat banyak input daripada doktor dan juga Dini tentang pengalamannya sendiri mencari Mrs. Right. Okey, jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kesemua tetamu-tetamu kita, termasuk Zeti yang berada di rumah. Jadi teruskan misi pencarian Mr. dan Mrs. Right anda. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini.